Okey, boleh nampak saya punya skrin tak? Nampak you. Okey, jadi kita last kali kita belajar hari Rabu tentang aktiviti pilih atur secara linear dan juga secara membulat. Okey. Secara membulat ni mungkin ada kekeliruan sedikit lah Sebab saya katakan yang apa yang saya tulis ni air rai dengan ira ni walaupun secara linear dia berbeza. Tetapi apabila diaturkan secara membulat dia sama saja. Di sebelah kiri A ada I, sebelah kanan A ada R. Sama juga untuk kesemuanya. Sebelah kiri ada I, sebelah kanan ada R. Sebelah kiri ada I, sebelah kanan ada R. Begitu juga yang kedua ni. Ini adalah susunan yang sama untuk membulat. Contohnya katakanlah meja makan warna bulat ni, kita tengok daripada atas. Sekarang ni kita tengok daripada atas lah, daripada ceiling ataupun cicak punya eye view Cicak tengok macam ni lah rupa dia. Dia tengok corner ikut mana pun sama lah susunan dia. Alright. Okey, saya nak buat okey, ini formula dia. Formula dia P bersama dengan N factorial dibagi dengan N. Alright, ataupun kalau diringkaskan dia jadi P bersama dengan N tolak 1 factorial. Mana-mana nak guna pun boleh sebab maksud dia sama. Okey, jadi saya nak tunjukkan sedikit illustration Ini 3 sebelah kiri ni nampak macam beza. Cubalah kalau saya ambil yang belah atas ni, saya pusingkan dia begini. Okey, kalau saya pusing macam ni dia dah jadi susunan sama dengan yang nombor 2 ni. Kalau saya pusing lagi begini, dah jadi sama macam nombor 3. Okey, ini kalau kita tengok daripada cicak man punya point of view. Sama juga di sebelah kanan ni. Nampak macam 3 susunan berbeza tapi untuk membulat dia sebenarnya sama. Kalau saya putar kat sini, dia jadi sama dah dengan yang nombor 2 ni. Saya putar lagi kat sini, dia dah sama dengan yang nombor 3. Okey. Susunan membulat ni ada dua perspektif. Ini perspektif macam meja makan. Kita tengok dari atas, dia berbeza. Dia ada dua cara saja nak susun. Ini kita belum cakap lagi susunan membulat untuk rantai. Okey, kalau rantai katakanlah ini 3 bits untuk rantai. Rantai ni selalunya kita guna bits lebih lah. Dia manik dia ada banyak lah. Ini saya katakanlah saya ambil simplified punya rantai, ada 3 manik saja. Kalau 3 manik, okey, untuk satu rantai atau menggelang, kesemua 6 ni sebenarnya adalah susunan yang sama. Kau imagine kan, katakanlah okey, yang sebelah kiri atas ni saya tengok daripada pandangan atas. Tapi kalau saya tengok dari pandangan bawah, dia nampak kelihatan seperti belah kanan ni. Tapi sebenarnya dia adalah sejenis rantai atau gelang yang sama juga. Faham tak? Jadi susunan membulat ni dia ada 2 perspektif. Satu, dia boleh jadi 2 susunan ataupun boleh jadi satu saja susunan. Kalau meja makan, okey, ini dikira 2 susunan yang berbeza ni, 6 ni. 6 ni dikira 2 susunan berbeza. Tetapi kalau rantai, kesemua 6 ni adalah susunan yang sama. Okey, imagine kalau saya flip over. Boleh ke saya flip over kat sini tak? Saya flip over macam ni nampak? Dia jadi sama, exactly the same dengan sebelah kanan. Rantai ni kita tengok dari depan, dari belakang, dia adalah rantai yang sama juga. Okey, boleh faham tak saya explain ni? Boleh aku. Boleh faham tak? Ya, kurang jelas cikgu. Kurang jelas? Okey, saya cerita sekali lagi Okey. Bab kalau meja makan ni boleh faham tak? Kita ada 2 susunan saja di sini. Faham cikgu? Kalau meja makan boleh faham Ada yang tak faham tak? Kalau meja makan, yang sebelah kiri ni dikira sebagai satu susunan yang sama. Sebab kalau cicak dia tengok dia corner mata dia, okey, dia nampak sama. Yang belah nombor 1 dengan 2 ni sama. Kalau dia corner lagi macam ni, dia jadi sama macam yang ketiga. Okey, siapa boleh faham perspektif meja makan? Meja makan bulat. Faham cikgu? Ada yang tak faham tak?
Okay, I take it as semua faham lah. Ulia macam mana Ulia? Faham tak? Oh, Ulianya dia guna notebook yang mikrofon rosak kot. Try log in guna handphone Ulia sebab nak berinteraksi juga ni. Okey. Okey, sekarang ni kalaulah kita mengambil perspektif gelang. Gelang atau rantai yang ada 3 manik. Okey. So kalau rantai dan manik macam mana saya ada tak rantai kat sini? Nak tunjuk. Rantai tak? Nak tunjuk. Gelang pun tak apalah, ada gelang. Pinjam sekejap. Sekejap Wah, tu nak kena buka. Sekejap. Saya nak tunjuk guna kamera sekejap Ada? Boleh lah. Hopefully korang boleh nampak. Halus sangat ni. Alamak dia. Kita try Saya on balik saya punya video kamera. Kalau boleh tengok macam mana ni? Alamak. Boleh nampak muka saya tak? Saya macam saya sendiri pun tak nampak sebenarnya muka. Boleh nampak muka saya? Nampak Nampak you. Okey, nampak Tengok Boleh nampak tak rantai ni? Nampak you. Nampak Okey. Ini rantai. Imagine ada 3 manik di atas rantai ni. Okey? Kemudian kalau kita tengok dari sini, kita pusing kok mana pun, semuanya adalah susunan yang sama. Imagine ada 3 manik Okey. Kalaulah kita tengok daripada side yang ini pula, side yang terbalik, nampak macam tak sama, tapi sebenarnya dia adalah rantai yang sama. Okey, kita tengok balik pada slide kita tadi. Mana dia slide tu? Okey. Jadi, untuk kes rantai, kesemua 6 ni dikira sebagai susunan yang sama. Kita imagine kalau kita tengok di other side of rantai, dia akan jadi begini. Jadi exactly the same dengan yang sebelah kanan di sini. Dan kalau kita rotate macam mana pun, dia akan jadi. Rotate macam ni, dia akan jadi sama dengan yang belah nombor 2 ni, belah kanan. Saya rotate lagi macam ni, dia akan jadi sama macam row yang ketiga sebelah kanan. So, dia sebenarnya adalah susunan yang sama untuk perspektif rantai ataupun gelang. Okey, kalau kita tengok perspektif meja makan, ini adalah 2 susunan, tapi kalau gelang, ini adalah satu susunan yang sama. Okey, masih keliru lagi ke ataupun belum atau sudah jelas? Saya jelas cikgu. Jelas cikgu. Jelas. Okey, alhamdulillah. Okey, jelas okey. Macam mana ni? Okey, alright. Okey, saya berbalik kepada slide. Okey, kalau dah jelas, okey, kita proceed lah. Okey, kita akan tengok satu contoh dulu. Contoh 4. Tentukan bilangan cara menyusun 6 orang murid untuk duduk di sebuah meja bulat. Okey, selalunya dalam exam dia akan keluar macam ni lah. Sama ada meja bulat atau rantai. Meja bulat atau rantai. Okey, untuk soalan 4 ni masalah yang paling mudah lah. 6 orang murid. Kalau secara linear, bilangan susunan dia 6 faktorial. Straightforward. Okey, tetapi disebabkan ini adalah meja bulat, kita kena bagi pula dengan 6. Ataupun bersamaan dengan 5 faktorial. Sebab apa? Okey, sebab ini 6 faktorial ni maksudnya 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1 dibagikan dengan 6. Jadi kalau dibagikan 6, kita
6 bagi 6 jadi 1. Jadi yang tinggal ialah 5 faktorial ya. Yang tinggal ialah 5 faktorial. Jadi jawapan dia 120. Itu jawapan dia. Okey, boleh faham tak? Ada apa-apa nak tanya? Okey, hopefully. Faham. Okey, good. Kita tengok contoh yang kelima. Kena betul-betul faham ni sebab kita ada latihan sekejap lagi. Selepas contoh 5 ni ada latihan. Contoh 5. Cari bilangan cara menyusun 12 butir manik pelbagai warna untuk membentuk seutas rantai mainan. Okey, ini tadi tu meja makan. Sekarang ni dah jadi seutas rantai. Ini adalah perspektif yang kedua yang saya cerita tadi tu. Okey. So cara nak kira dia P bersamaan dengan, kalau secara linear kita bubuh 12 faktorial. Straightforward. Kalau linear. Tapi sebab bulat, kita kena bagi dengan 12. Okey. Disebabkan dia bulat dan juga dia rantai, jadi kita kena bahagikan dengan 2 lagi. Okey. Jadi jawapan dia 11 faktorial par 2. Ataupun saya dah kira dah ahead sebelum ni. 19 juta 958,400. Okey, kalaulah kita kira, katakanlah saya tulis 1, 2, 3. Ini manik 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, ada 12 manik dalam rantai. Kalau saya flip over, rantai ni, dia akan kelihatan seperti ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita flip over, kita nampak berlainan susunannya, tapi sebenarnya dia adalah rantai yang sama. Jadi dikira sebagai susunan yang sama. Jadi kita kena bahagi 2 pula Selain daripada kita bahagi dengan n, jadi formula dia jadi macam ni lah. P bersama dengan n minus 1 faktorial bahagi dengan 2. Ataupun asal dia P bersama dengan n faktorial bahagi dengan n darab 2. Ini formula dia untuk rantai. Okey, boleh faham tak? Cikgu, yang kena bagi 2 tu time bila cikgu, saya tak faham. Kalau dia bagi 2 ni, sekiranya dia melibatkan seutas rantai ataupun gelang. Oh, sebab benda tu berpusing. Sebab dia kita flip over pun dia akan jadi rantai yang sama. You see, kalau meja makan, kita tak boleh flip over, betul tak? Meja makan ni kita boleh tengok daripada atas saja. Susunan dia sebegitu. Mana kita boleh buat susunan lain kita terbalikkan? Tak boleh lah. Tapi rantai ni, dia tak kisah lah. Tengok dari kanan ke kiri ke, dia dari depan belakang, dia tetap rantai yang sama. Sebab itulah kita kena bahagi 2 lagi untuk rantai ataupun untuk gelang. Okey? Okey, faham. Dia dalam exam nanti dia akan cerita benda yang bulat, benda bulat macam meja makan ataupun yang yang sama dengannya, ataupun gelang rantai. Okey, gelang rantai saja you kena bahagi 2 lagi additional 2 lagi additional. Selain pada bahagi n, kita bahagi 2 lagi. Itu saja yang kena ingat. Dan kena faham lah kenapa rantai ni terbalik dia sama. Kena faham lah. Alright, ada soalan lagi tak? Saya tak ada. Okey, kita try latihan kendiri 4.2. Yang okey, nombor 1 ni praktis guna faktorial dulu Kita buat nombor 1 dulu. Kita share jawapannya sama-sama. Alright, starting from now. 8 faktorial bagi 5 faktorial. Macam mana nak kira? Tanpa menggunakan kalkulator Tanpa guna kalkulator tu maknanya jangan guna 8 faktorial dengan 5 faktorial dengan kalkulator lah. Tapi kalau kita nak darab 8, darab 7, darab 6, darab 5 tu boleh lah guna kalkulator. Nak bagi cepat kan kerja kita. Tapi dalam exam kalkulator boleh bawa. Sorry? 336. Saya sama je. Sama Okay, exactly, good. Ini disebabkan apa? Sebab ini adalah 8 darab 7 darab 6 darab 5 faktorial.
dibagikan 5 faktorial. Maknanya 5 faktorial dengan 5 faktorial boleh cancel. Jadi tinggal 8 darab 7 darab 6 saja. So jawapan dia 336. Very good. Teruskan B pula. 8 faktorial tolak 6 faktorial bagi dengan 6 faktorial. B tiba-tiba terkeliru sikit ya. Sebab ada tolak. 55 je. 55. Okey, ada siapa-siapa setuju dengan jawapan tu? Atau tak setuju? Setuju je. Setuju Okey, ini caranya simpelnya Kita asingkan 8 faktorial bagi 6 faktorial tolak 6 faktorial bahagi 6 faktorial. Jadi yang 8 faktorial divided by 6 faktorial ni sama dengan 8 darab 7. Kemudian ini pula 6 faktorial bagi 6 faktorial sama dengan 1. So tolak 1. Jadi 8 darab 7 56. 56 tolak 1 jadi 55. Very good. Okay, C pula. 4 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. 6 cikgu. 6. Siapa dapat 6? Ada jawapan berbeza tak? Ada jawapan yang berbeza? Okey, 4 faktorial tu ada 4 darab 3. Apa dia? Saya dapat 6 juga. Okey, good. 2 faktorial darab dengan 2 faktorial, okey. So 2 faktorial dengan 2 faktorial boleh cancel each other. Tinggal 2 faktorial. 2 faktorial ni sebenarnya sama dengan 2 lah kan. 2 darab 1 sama dengan 2. So 4 bagi dengan 2 jadi 2. Jadi 2 darab 3 jawapan dia iaitu 6. Okey, good. E pula, D, sorry. D. 7 faktorial, 5 faktorial, 4 faktorial, 3 faktorial. Ini nombor dia besar, gunalah calculator. Tapi jangan guna faktorial punya function Okey, sementara korang ni, saya nak tengok saya ada ruang tak. Okey, sekejap Cikgu. Ya, dapat apa tu? Saya dapat 4,200. 4,200. Okey, betul lah jawapan tu, 4,200. Okey, secara ringkas dia 7 faktorial ni kita bagikan jadi 7 darab 6 darab 5 darab 4 faktorial. Darab 5 darab 4 darab 3 faktorial. Dibagikan dengan 4 faktorial, 3 faktorial. So 4 faktorial boleh cancel, 3 faktorial boleh cancel. So akhirnya jadi 7 darab 6 darab 5 darab 5 darab 4. Jawapan dia 4,200, betul. Okey, 4,200. Okey, kita tengok soalan nombor 2 pula. Sekejap, saya nak copy dulu. Nak copy. Bukan nak minum kopi, nak copy tak. Alright. Okey. Nombor 2. Cari bilangan cara menyusun semua huruf dalam perkataan berikut tanpa ulangan huruf. Ini adalah masalah susunan dalam secara linear. Kita try A dulu. Kongsi jawapan A dulu. Secara linear mudah je ni. P untuk set. Okey, berapa jawapan dia? Okey, apa formula kita kena bubuh? Kita guna formula apa? Formula dia simple P bersama dengan n factorial, tu saja. Okey, soalan A please. Boleh guna kalkulator ni. 24 je. 24, yes. 4 faktorial 4 darab 3 12, darab 2 24. Okey, 24. Okey, B. P untuk locus. Should be quick one.
Sama dengan berapa? 120 cikgu. Sama dengan 5 faktorial 120. Good. C, vektor. Semua huruf ni tak ada yang berulang, semuanya berbeza huruf dia. Tadi berapa? 720. 6 faktorial iaitu 720. Very good. D, terakhir. P, permutasi. Oh man. Ingatkan dia permutation ni ditranslate jadi pilihatur, apa dia ada permutasi pula, tak tahu pula. Okey, berapa huruf tu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tadi berapa tu? 362,880. Very good. Okey, kita tengok soalan yang ketiga pula. Soalan ketiga kali ni, susun pada meja bulat. Okey. Susun meja bulat. Okey. Berapakah bilangan cara menyusun 7 orang pelanggan untuk duduk di sebuah meja bulat di sebuah restoran? Okey, jawapan dia apa? Ingat lagi formula dia? Formula dia senang saja. P bersama dengan N pula 1. Ataupun N tolak 1 faktorial. Cikgu, Ya. jawapan dia 720. 720. Okey. Jadi 7 faktorial bagi dengan 7 ataupun 6 faktorial bersama dengan 720. Very good. Ada yang dapat jawapan berbeza tak? Sama cikgu. Tak ada. Okey, good. Okey, soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir. Nombor 4. Okey, ini rantai. Rantai dia lain sikit ya. Rantai dia lain sikit cara kiraan dia, tak sama macam meja bulat. Tentukan bilangan cara menyusun 8 butir permata berlainan warna untuk membentuk seutas rantai. Ingat ya, rantai ni je, dia tengok ikut dari kanan atau belah kiri, sama ya. Jawapan dia 2520 je. Okay, very good. Okay, 8 faktorial bagi dengan 8 bagi dengan 2 lagi. Jadi sama dengan 7 faktorial bagi dengan 2 ataupun sama dengan 2520. Okay, good. Okay, kita bergerak. Ada apa-apa nak tanya tak? Apa-apa di sini? So far jelas cikgu. Okay, very good. Okay, so far kita dah belajar susunan secara linear. Kita guna formula n faktorial. Kemudian kita belajar susunan pada meja susunan bulat, dia jadi n faktorial bagi dengan n. Kemudian adalah pula susunan bulatan juga tetapi rantai, dia jadi n faktorial bagi n bahagi dengan 2. Okey, itu 3 formula yang dah kita belajar so far. Okey, kita juga dah guna petua pendaraban. Alright, sekarang ni kita nak, yang ni dah cakap dah semua dah ni, kita nak menyukarkan sedikit. Okey, kita nak menyukarkan sedikit ya. Okey. Okey, persoalan pertama. Jika kita diminta untuk menyusun satu nombor PIN 4 digit. 4 digit selalunya kita buat 4 digit apa? Untuk kita punya ATM card, kita punya handphone lock screen. Kita nak unlock handphone screen kita ada 4 digit. Selain daripada pattern dan juga cap jari dan muka. Tapi zaman dulu zaman Nokia 3210 dulu, 3310 dulu, zaman saya dulu, kena guna 4 digit. Tak ada cap jari, tak ada pattern, tak ada muka, tak ada. 4 digit. Okey, so kita dah belajar dah hari tu. Kalau kita nak buat nombor PIN 4 digit,
cara bilangan susunan yang boleh kita hasilkan ialah 10 darat 10 darat 10 darat 10 ataupun bersama dengan salah dah ni. Bukan 1000 tapi 10,000. Okey, saya betulkan sekejap Saya betulkan sekejap. Typo. Mana dia? 10,000. 10,000 bilangan. 10,000 bilangan. Susunan yang boleh kita hasilkan. Kita dah bincang dah ni last Wednesday. Okey, kita letakkan sedikit syarat. Okey. Katakanlah sekiranya kita diminta untuk menyusun nombor PIN 4 digit tu juga, tapi kita tak mau ulang. Kita tak mau ulang mana-mana angka, maka caranya dah lain. Okey? Kalaulah cara 4 digit yang sama kita buat dulu tu, kita boleh ulang nombor. Kita mungkin boleh bubuh contoh 0011 kita boleh ulang nombor. Sebab itulah ada 10 cara untuk kotak pertama, 10 cara untuk kotak kedua, 10 cara untuk kotak ketiga dan 10 cara untuk kotak keempat. Jadi kita guna petua pendaraban, jadilah 10,000. Okey, tetapi sekarang ni syarat dia tak mahu ulang. Dia tak mahu ulang. Kita tak boleh ulang. Jadi kita kena guna saja digit-digit antara 0 ke 9 di sini. Tapi tak boleh ulang. Jadi berapakah bilangan susunan yang boleh kita hasilkan? Okey, cuba kita fikir sejenak. Okey, kita tengok kotak yang pertama. Kotak yang pertama tidak ada mana-mana digit lagi yang dah kita guna. So kita boleh pilih mana-mana saja kotak dia antara kita boleh pilih mana-mana saja digit antara 0 ke 9. Jadi ada berapa cara? Ada 10 cara. Katakanlah saya ambil nombor 4 saya letak sini. Okey? Okey, ada 10 cara So boleh jadi 0, boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita boleh pilih mana-mana satu pun nombor untuk kita letakkan pada kotak yang pertama. Ataupun pada digit yang pertama, PIN 4 digit ni. So sekarang di kotak kedua, ada berapa cara kita nak susun nombor dekat kotak kedua? Siapa boleh fikirkan berapa cara? Ada 9. Ada 9, exactly, very good. Jadi kita boleh pilih mana-mana digit di antara 0 ke 9 kecuali 4. 4 tak boleh pilih dah. Sebab kita dah letak pada kotak pertama. Jadi tinggal 9 cara saja. Katakanlah saya letak 6 kat sini. Alright. So, digit yang ketiga, ada berapa cara tinggal sekarang ni? 8. 8 cara. Sebab 6 dah tak boleh pilih dah. Saya letaklah 8 kat sini. Nombor 8. So, yang digit keempat ada berapa cara? 7 je. Ada 7 cara. Sebab 3 digit dah tak boleh dipilih lagi. Ada tinggal 7 digit saja yang boleh cari. Mungkin saya letak kosong di situ. Okey. So, bermakna rumus pilih atur, kalau kita tak boleh ulang, dia jadi 10 cara, 9 cara, 8 cara, 7 cara. Jadi P adalah bersamaan dengan kita guna petua pendaraban, iaitu alhamdulillah 10 darab 9 darab 8 darab 7. Okey. Dapat 5,040. Dapat 5,040. 40. Okey. Itu cara kita nak fikir Cara ini adalah cara yang paling tepat kita berfikir. Tetapi ada cara mudah. Cara mudah dia guna kalkulator. Bukan kalkulator, kita nak guna formula. Okey, kita fikirkan ni. Kita darat 10, darat 9, darat 8, dapat 7. Kita tak boleh darat 6, darat 5, darat tu semua tak boleh. Semua tak boleh. Okey? Jadi kita asingkan kita nak derive satu formula. Jadi P ialah apa dia? P
P ialah 10 darab 9 darab 8 darab 7 darab 6 faktorial. Kita bagi pula dengan 6 faktorial ni. Sebab apa? Sebab kita nak potong keluar. Okey. Bermakna bahagian atas ni jadi 10 faktorial lah. Itu maksud dia. Okey. Maknanya saya potong ni, saya delete balik ni. Dia jadi 10 faktorial. Sekejap 10 faktorial bagi 6 faktorial. Mana nak dapat 6 ni? 6 ni mana datangnya? Sebab kita cakap pasal 10 digit dan 4 kotak. Kita boleh divide dia sebagai 10 faktorial bagi dengan 10 tolak 4. 4 ni adalah bilangan digit yang kita nak pakai tu. Jadi inilah dia formula kita gunakan nanti. Ataupun secara generalnya, formula dia sebegini. NPR bersamaan dengan N faktorial bagi N tolak R faktorial. Bermaknanya ada N digit ke semua yang kita boleh pilih, tetapi kita nak letakkan R sahaja. Dalam kes contoh atas ni, N adalah bersamaan dengan 10 dan R adalah bersamaan dengan 4. Jadi ini dia formula dia. Dan cuba tengok macam mana saya tulis ni. NPR. Okey, cara dia N kecil ke atas, subscript belah kiri, P huruf kecil, R subscript huruf kecil. Ini dia cara dia. Bersama dengan N faktorial bagi dengan N tolak R faktorial. Alright. Jadi itu dia cara dia nak menggunakan formula ni. Okey. Ada cara nak guna kalkulator. Sebenarnya NPR ni ada dalam kalkulator. Nanti saya tunjukkan ya. Kalau saya terlupa, tolong ingatkan saya. Okey, ada apa-apa nak tanya kat sini tak sebelum kita tengok pada contoh? Saya tak ada nak tanya. Tak ada soalan? Boleh faham ya? Yang lain? Faham cikgu. Faham? Alright, good. Okey, sekejap. Good. Okey, contoh 6. Tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai bagi 6P4. Okey. 6P4. Macam mana cara? Macam mana guna dia? Kita guna formula tadi. NPR bersama dengan N faktorial bagi dengan N tolak R faktorial. Ini formula dia. Jadi bersama dengan 6 faktorial bagi dengan 6 tolak 4 faktorial, iaitu bersama dengan 6 faktorial bagi dengan 6 tolak 4 jadi 2 faktorial ataupun bersama dengan 6 darab 5 darab 3 darab 4 darab 4 darab 3. Okey, 2 darab 3 2 faktorial dah tak ada sebab kita dah cancel. Kita dah cancel dengan 2 faktorial kat bawah tu. Jadi 6 darab 5 jadi 30. 30 darab 4 jadi 120. 120 darab 3 jadi 360. Okey. Kita guna method tanpa kalkulator lah buat masa ni. Nanti kita guna kalkulator, jangan risau. Guna kalkulator jadi lebih mudah. Tapi itulah, guna kalkulator ni memang mudah tapi dia tidak membentukkan cara kita berfikir Jadi kita kena praktis kepala kita untuk compute dulu macam mana cara nak dapatkan nilai NPR ni tanpa menggunakan kalkulator. Seperti mana darab lah. Darab ni mudah sangat guna kalkulator. Tetapi kita tak dapat develop kita punya akal fikiran untuk berfikir bagaimana darab tu beroperasi Jadi kita jangan guna kalkulator buat masa ni. Nanti bila kita dah terror baru kita guna kalkulator. Alright. Contoh 8 dah. Saya terbalik sekejap. Contoh 7 dengan 8. Okey. Contoh 7. 8 orang ahli jawatan kuasa sebuah persatuan dicalonkan untuk memegang jawatan sebagai presiden, naib presiden dan setiausaha. Jadi ada 3 jawatan.
Cari bilangan cara pemilihan jawatan itu dapat dibentuk. Okey, ini contohnya PIBG lah. PIBG yang selalunya mak bapak cuba nak elak datang. Okey, selalu yang mak bapak datang lah PIBG, insya-Allah. Mungkin ada ramai, tapi dalam contoh ni ada 8 orang saja ahli jawatan kuasa, dan kita nak pilih 3 orang untuk jawatan presiden, naib presiden dan juga setiausaha. Jadi di sini kita nak guna formula NPR. NPR bersama dengan N faktorial bagi dengan N tolak R faktorial. Jadi untuk contoh ni N-nya adalah bersama dengan 8. Dan R pula, dia ada 3 jawatan yang nak dipilih tu. Jadi R bersama dengan 3. Jadi bilangan cara iaitu 8P3 ataupun 8 faktorial bahagi dengan 8 tolak 3 faktorial. Iaitu 8 faktorial bahagi dengan 8 tolak 3 je, 5 faktorial. Ataupun bersama dengan 8 darab 7 darab 6. Darab 5 faktorial bahagi dengan 5 faktorial ya. Cancel off. Okey, jadi 8 darab 7 darab 6. 8 darab 7 56. 56 darab 6. Okey, guna kalkulator lah. 8 darab 7 darab 6. 336. Alright. Okey, ada soalan? So far tak ada. Jelas. Boleh faham ya? Good. Okey, soalan-soalan begini ni memang biasa keluar exam ya. Jadi kena tahulah. Ini sebenarnya soalan yang simple lagi. Sekejap lagi mungkin hari ni atau next session dia ada contoh-contoh yang lebih sukar lah. Ini straightforward lagi ni. Contoh 7 ni very straightforward sebenarnya. Okey, nombor 8. Nadia membeli 12 butir manik. Manik ini syubat rantai lah ni. Okey, sebutir manik pelbagai warna di pasar kraftangan Kota Kinabalu dan bercadang untuk membuat seutas gelang atas rantai 12 manik. Nadia mendapati bahawa gelang itu hanya memerlukan 8 butir manik saja. Dia dah beli dah 12 tapi dia perlukan 8 saja. Berapakah bilangan pilih atur untuk menghasilkan gelang tersebut? Okey. Kita punya formula tadi kita guna NPR bersama dengan N faktorial N tolak R faktorial. Tetapi kali ni kita kena adjust sikit. Kita kena adjust sikit formula ni sebab untuk gelang. Gelang kita kena bahagi pula dengan sekejap untuk gelang ni kita kena buat begini. P bersama dengan NPR bagi dengan R bagi pula dengan 2. Untuk kes ini N bersama dengan 12. Dia beli 12 butir manik dan R adalah 8 sebab 8 saja diperlukan. Okey. Jadi dia jadi P bersama dengan 12P8 bagi dengan 8 darab 2. Okey. Kali ini saya nak tunjukkan cara menggunakan kalkulator untuk kira 12P8 sebab dia dah besar dah Okey, masing-masing tengok kalkulator masing-masing. Okey, semua dah ada kalkulator dah depan mata? Ada cikgu. Ada cikgu. Alright, good. Tengok korang punya tanda darab, butang darab. Dekat atas tu ada tulisan kecil betul. Apa tulis itu? Ada NPR cikgu. NPR, exactly. So, cara guna dia untuk 12P8, kita tekan 12, tekan shift, tekan butang darab tu, dia ada huruf P tu. Tekan 8. 8. So, dapatlah jawapan dia. Besar yang amat, 19,998,400. Tetapi kita kena bahagi 8 dan bahagi 2. Atau kita kata bahagi 16 lah. Bagi 16. So, itulah bilangan cara dia. 1, 2, 4, 7, 400.
1,247,400 cara. Okey, boleh faham? Faham cikgu? Alright, jadi kita kena modify formula dia, bagi 8 dengan bagi 2, sebab ini cerita pasal gelang ataupun rantai. Kalau dia cakap pasal meja makan, kita hanya bagi dengan 8 saja. Jangan bagi dengan 2 pula. Alright. Kalau dah faham, tak ada soalan, kita boleh buat latihan. Okey, sekarang ni pukul 9.51. Ada banyak masa lagi, ada 40 minit lagi. Alright, good. Okey, mula-mulanya kita nak practice guna NPR lah, tapi tanpa menggunakan kalkulator. Okey. Soalan nombor 1. A. 5P3. Ingat ya, NPR ni formula dia adalah N factorial bagi dengan N tolak R factorial. RM60 cikgu. 60. Sama cikgu. Sama Okey, jadi 5 darab 4 darab 3. 5 darab 4 jadi 20, 20 darab 3 jadi 60. Very good. B. 8P7. Yang ini kena guna kalkulator juga ni, B ni. Besar sangat nombornya. Cikgu dapat 40,320. Exactly. Yes, 8 factorial bagi dengan 1 factorial ataupun bagi dengan 1 lah. Basically jawapan ni adalah 8 factorial, iaitu 40320. Betul? C. 9P5. Ini pun nombor yang besar juga. Dapat 15,120. Yes, betul. Okey, nombor D ni tricky sikit. 7P7. Okey, the minute korang jumpa satu problem, bagi tahu saya. Mesti ada masalahnya. Okey, apa problem itu? Nyatakan problemnya pada saya. Apa masalahnya ni? Jadi kosong ni. Ha? Yang 7 je kosong. 7 factorial bagi dengan kosong factorial, betul tak? Betul. Kosong factorial ni berapa? Alright, itu dah masalah dia. Okey, cuba tengok kalkulator ya. Kalau kita ambil kosong, kita cari factorial, tekan shift, tekan butang tu, kosong factorial di sini. Cuba tekan sama juga. Jadi bersama dengan 1. Okey. Maka satu perkara yang kita baru belajar sekejap tadi ialah kosong factorial bersama dengan 1. Kalau 1 factorial pun 1 juga. Okey, kalau kosong factorial 1, 1 factorial pun 1, sama saja. Okey, so dah tahu tu, boleh cari dah jawapan dia. Ini sama dengan 7 factorial basically. Saya dapat 5,040. Okay, very good. Okay, saya nak copy sekejap soalan nombor 2. Ada apa-apa soalan tak? Soalan nombor 1 tu? Tak ada, Cik. Tak ada cikgu. Okay.
Alright. Soalan nombor 2. Dalam satu perlumbaan basikal, 9 orang peserta akan merebut tempat Johan, naib Johan dan tempat ketiga. Tentukan bilangan pilih atur bagi 3 tempat utama tersebut. Alright, macam mana? Alhamdulillah. 9 orang peserta, tapi yang dapat hadiah tu Johan dan yang ketiga saja. So, berapa pilih atur dia? 504. 504. Kita guna formula apa? Kita guna 9P3. Okey. Boleh guna kalkulator lah kalau nak guna. 9 shift tekan darab tu, tekan 3. 504. Okey, good. Ini straightforward. Okey. Nak copy soalan yang ketiga. Okey, ni kena faham sikit soalan dia yang nombor 3 ni. Sebab dia pening sikit. Kod nanti pening, nanti tak boleh nak jawab soalan nombor 3. Cuba tengok. Sebuah stadium mempunyai 5 pintu. Cari bilangan cara 3 orang boleh memasuki stadium itu dengan menggunakan pintu yang berlainan. Maknanya tak boleh ulang pintu yang sama. 3 orang ni boleh pilih mana-mana saja pintu, tapi tak boleh ulang pintu orang lain. Macam mana jawapan dia? Macam mana nak kira? Guna formula boleh, guna logik akal pun boleh. Lebih baik kalau guna logik akal daripada formula. Formula tu too simple. Ada 3 orang. Ada 5 pintu Siapa dapat jawapan? 60 cikgu. 60, betul. Kita boleh guna formula 5P3. Iaitu 5 faktorial bagi dengan 3, 5 tolak 2, 5 tolak 2, 5 tolak 3, 5 tolak 3 5 tolak 3 faktorial. Tak apa, 5 faktorial bagi dengan 2 faktorial, atau 5 darab 4 darab 3, iaitu 60 cara. Okey, itu guna formula. Guna logik akal. Alright. Orang yang pertama, 2 ke 3. Orang yang pertama ada berapa pilihan dia, pintu dia? Ada 5 cik. Ada 5 pilihan. Orang kedua tak boleh masuk satu pintu dah, sebab satu pintu orang pertama dah lalu. Tinggal 4 saja. Orang ketiga ada tinggal 3 saja pintu boleh lalu, sebab 2 dah lalu. Jadi kita guna peta darab sama dengan 60 cara. Okey, so ini sebenarnya cara yang primary lah kalau kita nak guna. Sebab kita nak guna logik akal. Sebab kita sekarang ni topik pilih atur dan gabungan ni, kita kena condition kita punya pemikiran kita. Condition pemikiran kita supaya kita dapat berfikir dengan lebih efektif lagi. Sekarang ni masalah dia masih lagi straightforward dan mudah saya ulang lagi. Sekarang ni contoh-contoh ni, soalan-soalan ni masih lagi mudah. Nanti ada contoh-contoh lain yang lebih menyerabutkan kepala. Jadi kalau boleh, fikirlah secara logik seboleh mungkin. Walaupun guna formula ni sangat mudah, tapi try guna logik akal terlebih dahulu Okey, soalan keempat pula. Mana dia? Alright. Okey. Cari bilangan nombor yang terdiri daripada 4 digit yang dapat dibentuk daripada digit 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan ulangan digit tidak dibenarkan.
Okey, kita nak atur 4 digit daripada digit-digit ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kosong dan 1 tak ada dalam tu. Empat digit. 1680 cikgu. Ya. 8P4 1680. Kalau nak kita fikir pasal logiknya, dia ada 4 digit. Huruf nombor digit-digit yang dia boleh pilih ada 8. Maknanya ada 8 cara untuk kotak pertama, digit pertama, 7 cara digit kedua, 6 cara dan 5 cara untuk digit keempat. Jadi darabkan semuanya. Jadi 1680. Very good. Okey. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada cikgu. Alright. Okey, soalan kelima. Soalan kelima ni ada gambar otak kat situ. Maknanya dia kena fikir lebih sikit. Kena fikir lebih sikit ni, nombor 5 ni. Tapi tak susah manalah nombor 5 ni. Oh, dah tak ada ruang sekejap ya. Okey, saya letak kat sini. Seorang pekerja di sebuah restoran perlu menyusun 10 biji pinggan di atas sebuah meja bulat. Meja bulat pula dah. Bukan rantai meja bulat. Tetapi meja tersebut hanya boleh memuatkan 6 biji pinggan sahaja. Cari bilangan pilihan atur bagi menyusun pinggan-pinggan tersebut. Okey, silakan. Cikgu, Ya. jawapan dia 25,200. Exactly, very good. Okey, 10 biji pinggan, 6 saja kita nak guna. Jadi kita kalau secara linear dia, kita guna formula 10P6. Tetapi disebab ikan ini meja bulat, kita kena bagikan dengan 6. Jadi P bersama dengan 10P6 bagi 6. Okey, guna kalkulator. 10P6 151,200 bagi dengan 6. 25,200. Itu dia jawapan dia. Cara. Okey, ada apa soalan tak? Faham tak? Okey, faham cikgu. Tadi terpening. Tadi pening sekejap ni. Alright. Okay, good. Okay, kalau tak ada soalan, kita nak up the salah eja. Up the ante. Maksudnya apa? Kita nak menambahkan cabaran. Kita nak menambah sukarkan dia. Up the ante. Menambahkan cabaran dia. Dengan soalan pilih atur ni. Dia akan jadi lebih complicated lepas ni. So, hopefully, korang semua dah faham dah setakat ini. Pilih atur ni. Penggunaan NPR. Berkenaan meja bulat. Berkenaan dengan rantai tergelang. Okay, hopefully semua dah okay. Sebab kita akan pergi pada satu yang sedikit sukar sekarang ni. Okey. Ni dia. Pilih atur melibatkan objek secaman. Okey, soalan pertama. Cikgu, secaman tu apa cikgu? Okey. Secaman ni pun perkataan saya baru jumpa semalam. Maksud dia serupa. Objek yang serupa objek yang serupa. Okey, saya bagi contoh. Tentukan dengan cara menyusun huruf-huruf berikut. Okey, saya sengaja pilih yang mudah. API dan satu APA. Yang bezanya di sini API, tetapi untuk yang purple ni huruf I tu saya gantikan dengan A. Dah jadi sekarang ni ada dua objek yang serupa untuk perkataan yang kedua. Ada dua huruf A, okey? Ada dua huruf A di sini. Tapi untuk contoh yang pertama ni, dia semua huruf yang ada di sini semuanya unik.
Okey, macam apa ni, Jubin apa nama tu, yang kita main huruf-huruf susun-susun tu, Scrabble, macam Scrabble Jadi kita susunkan. Untuk contoh pertama, macam biasalah. Okey, boleh buat api jadi aib, jadi pai, jadi piak, jadi iap, jadi ipa. Okey, jadi ada 6 cara. Ataupun kita kata ada 3 faktorial. 3 darab 2 darab 1 bersama dengan 6 cara. Ada 6 cara. Okey, sekarang ni APA ni, kalau kita kalaulah saya ambil semula ke semua susun atur yang berwarna biru ni, tetapi saya gantikan I dengan huruf A saja. I sini, I, semua I di sini, semua instances of I, saya ganti dengan huruf A saja. Jadi macam ni. Okey? Cuba tengok betul-betul APA di sini dengan APA di bawah sana, saya ganti huruf I saja. Huruf I di sini saya ganti dengan A. Huruf api di sini, I ni saya ganti dengan A. Jadi dah ada APA di sini dan APA di sini yang sama. Dua instances of apa ini adalah susunan yang sama. Begitu juga warna hijau ni. AAP, saya gantikan huruf I di sini dengan huruf A. Dan huruf yang hijau di bawah ni, sekali lagi saya gantikan saja I ni dengan huruf A. Jadi AAP dan AAP di sini adalah susunan yang sama. Sama juga dengan PAA dan PAA adalah susunan bersama. Susunan yang sama. Makna kalau kita nak susun APA ni, dia ada hanya 3 cara. Iaitu 3 faktorial bahagi dengan 2 faktorial. Itu dia punya cara berfikir dia. 2 faktorial. Alright. Maksudnya apa? Kalau kita ada 3 benda, tetapi ada 2 benda tu sama. Jadi kita boleh susun 2 tu, kita cari berapa banyak 2 bilangan susunan untuk 2 benda yang sama tu, iaitu 2 faktorial. Dan kita ambil 3 cara susun 3 objek tu, iaitu 3 faktorial. Jadi 3 faktorial bagi dengan 2 faktorial jadi 3. Okey, ada apa-apa nak tanya di sini? Jelas ke tak? Okey, tak ada soalan je. Maknanya faham lah kot Alright. Cikgu. Ya. Cikgu. Ya. Dia bagi dengan 2 faktorial sebab ada 2 huruf yang sama ke apa? Ya, betul. Maknanya ada 2 instances. Huruf A ni ada 2 kali. Jadi kita kena bahagikan dengan berapa banyak susunan huruf A ni boleh disusun. Jadi A dengan A ada 2 susunan. Semada A yang pertama, okey, saya tulis kat sini Saya tulis lagi, saya bezakan A yang pertama dengan A kedua. Okey, A pertama dengan A kedua ada berapa cara kita susun? Ada 2 sajalah. A1 A2 atau A2 A1. Jadi ada 2 susunan. Jadi kita bahagikan dengan 2 tu. Ada 2 cara 2 cara. Jadi kita bahagikan dengan 2 tu sebab 2 cara ni dikira sebagai 1. 2 cara ni dikira sebagai 1. Sebab tu kita kena bahagi dengan 2 faktorial. Alright? Katakanlah kita ada 4 barang. Katakanlah A, P, A. Kita nak susun. Dia jadi macam mana pula? Berapa bilangan cara? 4 faktorial bagi dengan 3 faktorial. Sebab ada 3 instances yang sama. Okey. Jadi A1, A2, A3. Ada 6 cara kita susun dia. A1, A3, A2. Apa lagi? A2, A1, A3. A2, A3, A1. A3, A1, A2. A3, A2, A1. Jadi ada 6 cara. Iaitu 3 faktorial. Ada 3 faktorial cara dia. Jadi kita ambil 4 faktorial bagi dengan 3 faktorial. Itu maksud dia. Okey? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, secara generalnya sekarang pukul apa dah? Okey, 10:17 kita ada 15 minit lebih kurang. Bilangan pilihan atur bagi n objek. Saya ambil letter pointer Bilangan pilihan atur bagi n objek yang melibatkan objek secaman diberi oleh formula ini. Okey, bilangan objeknya ada n. Jadi n faktorial. Kemudian kita tengok ada berapa banyak ulangan.
Kalau ada tiga objek tu ada bilangan yang sama, jadi kita kena darab bagilah dengan A factorial, B factorial, C factorial. Maknanya A, B, C tu ialah bilangan objek bagi setiap objek secaman, bagi setiap objek yang serupa. Alright, kita tengok contoh. Hitung bilangan cara menyusun huruf-huruf dari perkataan simbiosis. Alright, ada berapa huruf tu semuanya tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Jadi N dia ada bersama dengan 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Huruf S ada ulangan tak? S ada 2. S ada 2 ke? S ada 3, sorry. S 1, 2, 3. Ada 3. Huruf I ada berapa banyak? 1, 2, 3. I pun ada 3. Huruf M ada tak? M ada 1 saja. B ada 1 saja. I ada 3. O ada 1. S ada 3. Alright. So, bilangan susunan dia. Bilangan susunan. Bilangan susunan iaitu P ialah bersama dengan 9 faktorial bahagi dengan 3 faktorial, 3 faktorial. Okey. Okey. 9 faktorial bahagi 3 faktorial, itu 6 lah. Bagi dengan 3 faktorial lagi. 10,080. Boleh faham tak? Ada soalan? Okey, tak ada soalan tu. Oh ya. Faham Okay, good. Okey, kalau faham, kita buat latihan. Sekarang ni ada lagi 10 minit. Kita cuba buat sebanyak yang mungkin lah. Alright, nombor 1 dulu. Adalah pula perkataan corona ya. Elok saja kita zaman sekarang ni. Tentukan dengan cara menyusun semua huruf berbeza daripada setiap yang berikut. Yang pertama, soalan A, corona. Satu A, corona. P, corona. Berapa tu? Saya dapat 360. 360. Macam mana nak kira? 6 faktorial bagi dengan 2 faktorial. Sebab huruf O tu ada ulang 2 kali ya. Iaitu 360. Very good. B, malaria. Malaria. Okey. Dapat 840. Yes. 7 faktorial bagi dengan 3 faktorial. Sebab huruf A tu ada 3 kali. 840. Okay, C pula. Hepatitis. Hepatitis. Semua 60,720 je. 90,720. Okey, dah cara dia 9 faktorial bagi dengan 2 faktorial bagi dengan 2 faktorial, iaitu 90720. Very good. D. Walamak, schistosomiasis. Jangan tanya saya apa maksud dia. Saya tak tahu. Schistosomiasis. Itu dia tu. Kena kira betul-betul tu. Semua hurufnya ada berapa Sekejap saya kira sekejap.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey, N nya ada 14. Ada 14 huruf. Huruf S 1, 2, 3, 4, 5. S ada 5. K 1. I 1, 2, 3. I ada 3. T 1. O ada 2. Ada 2. O ada 2. S dah, O dah, M 1 saja, I sudah, A 1 saja. Okey, itu sajalah. N 14. S ada 5, I ada 3, O ada 2. Dapat 60,540,480. Yes, betul. 14 faktorial bagi dengan 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. 60,540,480. Very good. Ada apa-apa nak tanya tak so far? So far tak ada cikgu. Okey. Nombor 2 pula. Okey. Terdapat 5 batang pen biru, 3 batang pen merah di dalam sebuah bekas. Cari bilangan cara semua pen itu dapat disusun dalam satu baris. Macam mana? 5 batang pen biru, 3 batang pen merah. Dapat 56 ya cikgu. Dapat 56. 8 faktorial bagi dengan 5 faktorial, 3 faktorial, iaitu 56. Very good, betul. Okey, kita try soalan yang ketiga pula. Okey. Okey. Terdapat 4 helai bendera berwarna putih dan 6 helai bendera berwarna kuning di dalam sebuah kotak. Cari bilangan cara bendera-bendera itu dapat dipasangkan pada satu tiang saja ya, yang mencancang. Yang mencancang ni maksudnya apa ya? Yang menegak lah. Yang vertikal lah. Alright. Ini pun straightforward ni. Dapat 210 juga. 210. Cara dia 10 faktorial bagi dengan 4 faktorial, 6 faktorial. 210. Okey, sekarang ni pukul 10.30 dah. Okey, so far boleh faham tak dengan kesemua ni? Boleh faham cikgu. Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya tak? Saya tak ada cikgu. Okey, ada satu lagi soalan ni. Soalan ni susah sedikit. Dan saya nak korang buat ni di rumah. Fikir sekejap ya. Soalan dia, cari bilangan nombor ganjil. Nombor ganjil yang dapat dibentuk daripada semua angka 3, 4 dan 3, 4, 6 dan 8 dengan semua angka selain 3 muncul tepat 2 kali. Nombor ganjil Nombor ganjil ni katakanlah macam ni lah. Semua angka selain 3 muncul tepat 2 kali. Maknanya 4 dia 2 kali, 6 dia 2 kali, 8 pun 2 kali. Maknanya kalau saya nak buat nombor ganjil, dia jadi macam ni lah. Salah satu lah 4, 4, 6, 6, 8, 8, 3. 3 ni kena akhir lah.
Ini apa dia? Ini 4,466,883. Nombor 3 ni dia kena ada di tempat terakhir sebab dia nak nombor ganjil kan. Kalau 3, 4, 4, 6, 6, 8, 8 ini nombor genap. Okey. Jadi ini soalan ni dia jadi lebih sukar. Dia dah jadi lebih sukar. Jadi saya nak korang fikir jawapan dia. Okey? Saya nak korang fikir-fikir. Cuba gunakan sedikit logik. Gunakan sedikit logik. Jangan membabi buta pula dah. Tak suka guna perkataan babi. Jangan tergapah-gapah guna formula. Okey? Jangan tergapah-gapah mengguna formula. Cuba fikir secara logik, rasional, fikirkan situasinya dan dapatkan jawapan dia. Okey. Jadi ada banyak masa ni untuk fikir soalan nombor 4 ni satu saja ya. Itu je satu formula dia. Satu saja homework yang perlu dibuat. Dan secara jujurnya jawapan saya tidak sama dengan jawapan belakang buku. Sebab saya rasa jawapan belakang buku dah tersilap. Saya dah fikir banyak kali dah, tak mungkin jawapan saya salah. Alright, jadi fikirkanlah. Okey, cuba buat soalan ini. Kita bincang di hari Rabu nanti. Okey, ada apa-apa soalan yang terakhir nak tanya sebelum kita bersurai? Tak ada cikgu.